Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kekanda Pengurusi Tetap yang saya hormati, yang berhormat Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bersama kita juga pada hari ini adalah wakil-wakil MKT. Terima kasih Datuk Bung, Datuk Syakar, Datuk Alwi. Yang saya hormati juga ni barisan kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di atas pentas ini. Yang saya hormati juga ketua-ketua Pemuda UMNO Negeri, ketua-ketua Pemuda UMNO bahagian-bahagian yang kita raikan pada hari ini semestinya para perwakilan dan pemerhati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Seorang budak kampung yang datang dari kampung Tanah Liat di bumi Permatang Pau. Bumi Permatang Pau ini terletak di negeri Pulau Pinang, bukan negeri Kedah. Kerana tadi saudara Rakib KPN negeri Kedah cakap kepada saya, Helmi, kalau Kedah dah cakap, hang tak perlu cakap. Dia kata sebab kita Kedah dengan Penang ni sekali. Saya nak maklumkan kepada saudara Rakib, kami di Pulau Pinang tidak sesekali ingin bersama Kedah. Pulau Pinang tetap Pulau Pinang. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia sekalian, di tangan saya ada dua teks. Satu yang dah dibuat oleh 13 orang ketua pemuda UMNO negeri Pulau Pinang semalam sampai pukul 2 pagi. Yang ini yang baru saya buat sebentar saja tadi. Rakan-rakan ketua pemuda UMNO negeri Pulau Pinang, izinkan saya untuk membuat olahan. Saya tak mau bercakap 100% berdasarkan teks yang kita buat semalam. Sebab saya tengok ada kawan-kawan yang sedang tidur lena di buai mimpi. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah pun berada di hotel bersama dengan mimpi-mimpi indah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di petang yang berbahagia ini, sambil kita berhujah dan sebagainya, izinkan saya mengimbau kembali sejarah kita sebelum kita mengambil tampuk kepimpinan ini. Untuk sejarah kali yang pertama, 2018, tuan-tuan masih ingat, 9 Mei 2018, untuk pertama kalinya, kita semua menjadi pembangkang. Tidak pernah terlintas di sejarah kita untuk dalam diri kita ini, kita akan berada dalam tampuk kepimpinan sebuah pembangkang. Dan ketika itu, apa yang berlaku? Maka hilanglah rakan-rakan kita yang pergi meninggalkan parti. Ada di kalangan mereka yang mengatakan mereka meninggalkan kerana bertanggungjawabkan mereka. Kemudian lari meninggalkan kita. Kemudian datanglah ketika itu ketua mudanya dengan gerakan bangkit kembali. Maka ketika itu diladakan halakah ke seluruh negara. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, kita adakan pelbagai siri dan sebagainya. Tapi sayang tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala itu maha adil. Hanya 22 bulan kita menjadi pembangkang. Ketika 22 bulan itulah ada wajah-wajah yang sangat hebat. Antaranya wajah-wajah yang meninggalkan isteri, anak dan sebagainya. Yang meninggalkan isteri-isteri mereka di rumah. Meninggalkan perjuangan, meninggalkan kerja. Pendapatan pun kurang. Dan ketika itulah kita dapat lihat bagaimana hari ini rakan-rakan yang ada dalam pemuda UMNO Malaysia ketika itu mempunyai semangat juang yang tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, 22 bulan kemudiannya Allah Ta'ala takdirkan kita kembali menjadi separuh kerajaan. Dan ketika kita menjadi separuh kerajaan itu tuan-tuan dan puan, tanpa kita sedar, maka gerakan bangkit kembali itu datang sekali dengan yang sudah mati dan sebagainya. Ada rakan-rakan yang telah pun pergi sebelum itu, kembali semula kepada kita. Malah yang lebih sedih tuan-tuan dan puan sekalian, mereka mengajar kita pula macam mana nak handle pemuda UMNO dan sebagainya. Ketika itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita mula diuji sedikit demi sedikit. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, hadirin-hadiran rakan-rakan saya, kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kemudiannya menjadi kerajaan dengan Perdana Menterinya daripada UMNO. Alhamdulillah, ketika itu rakan-rakan kita, pemimpin-pemimpin kita daripada UMNO diangkat berada dalam tampuk kepimpinan. Kita kembali menjadi Perdana Menteri, kita pegang menteri-menteri kanan. Dan ketika itulah kita dapat lihat negara ini mula maju ke hadapan. Ini track record UMNO. Kita tak boleh nafikan bagaimana UMNO ini yang ada track record yang cemerlangnya. Pasti kalau diberi peranan, kalau diberi peluang, kita mampu memimpin negara ini dengan baik. Tapi sayang tuan-tuan sekalian, kusangkakan panas hingga ke petang.
rupanya hujan di tengah hari. Tuan-tuan sekalian, ketika itulah UMNO kembali kepada perangai lamanya. UMNO kembali kepada perangai cucuk mencucuk, mengadu domba dan sebagainya, mempunyai kabilah-kabilah yang tertentu. Maka ketika itulah kita mula berpecah sedikit demi sedikit. Yang paling mendukacitakan ketika itu, setiap kali pergaduhan dalaman kita membawa isu rakyat. Kita kata ini semua demi rakyat, ini semua demi rakyat, ini semua kita buat demi rakyat. Tetapi tanpa kita sedar, akhirnya rakyat mula menolak kita perlahan-lahan. Rakyat mula membenci kita. Tapi kita masih bangga, kononnya kita kuat. Bukan main lagi. Kita bergegar, kita kata kita boleh menang dan sebagainya. Tapi itu tuan-tuan dan puan-puan, betul. Kita ini kadang-kadang berpecah kerana ada cucuk mencucuk di kalangan kita. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan 19 November 2022. Kita masuk kembali ke gelanggang PRU 15. Tidak pernah terlintas di fikiran kita. Gelombang yang tanpa kita sangka-sangka, tuan-tuan dan sekalian. Kita kalah paling teruk dalam sejarah kita menghadapi PRU. Tapi ketika itu, Allah Ta'ala itu juga maha berkuasa. Ditakdirkan kita masih menjadi kerajaan. Yang menjadi persoalannya kini, tuan-tuan sekalian. Siapa sangka kita menjadi kerajaan dalam suasana yang paling kita tidak pernah sangkakan. Kita menjadi kerajaan berganding bahu bersama dengan sebuah parti yang paling kita benci di muka bumi ini. Tuan-tuan, kami ini di Pulau Pinang 20 tahun lebih tak pernah jadi kerajaan. Dah lupa dah macam mana terujangnya menjadi kerajaan. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan lepas ini, kami insya Allah akan kembali menjadi kerajaan di negeri Pulau Pinang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, saya tak belum baca teks satu pun. Saya ulas sikit teks yang kawan-kawan saya sediakan. Hai, dia bunyi ya. Kalau macam tu saya tak payah teks lah. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak menghadapi pilihan raya negeri. Kurang dari 2 hingga 3 minggu ini akan dibubarkan sidang DUN untuk 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri. Pulau Pinang sebentar tadi Ketua Menterinya telah mengumumkan akan membubarkan DUN pada 28 Jun. Bermakna kami selepas di negeri wilayah ini kami akan pulang kurang daripada 3 minggu untuk menghadapi pilihan raya. Jadi tuan-tuan sekalian, kami inginkan bantuan kawan-kawan yang berada di seluruh negara. Kami alukan, datanglah ke Pulau Pinang membantu kami. Insya Allah kami akan menjadi kerajaan, tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam masa yang sama saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan, kalau datang sekadar datang sekadar menjadi politik, hanya pengunjung politik, bolehlah pergi ke negeri lain. Kerana kami mahu rakan-rakan yang datang membantu kami benar-benar ingin melihat UMNO kembali bersama dalam kerajaan di negeri Pulau Pinang. Para hadirin sekalian, dalam keadaan 6 negeri akan menghadapi pilihan raya, kita kena tanya diri kita balik. Adakah kita telah bersedia sepenuhnya? Ataupun akar umbi di bawah ini masih tertanya-tanya hala tuju kita ke hadapan. Kita nak tahu hari ini bagaimana kerjasama kita dengan Pakatan Harapan. Bagaimana akar umbi kita, adakah benar-benar bersedia? Ya, kita mungkin boleh berretorika di dalam dewan ini kerana kita nak menyedapkan hati-hati pimpinan kita. Tetapi balik tanya di kawasan sendiri, adakah kita benar-benar memahami apa kehendak akar umbi di bawah? Adakah mereka senada dengan kita di peringkat atasan? Adakah mereka bersama dengan kita di peringkat atasan? Kalau bukan, maklumkan kepada pimpinan. Jangan hanya menjadi yes bos, beres bos dan sebagainya. Itu bukan pemuda UMNO, tuan-tuan sekalian. Pemuda UMNO ada jawab dirinya. Pemuda UMNO ada ketahanannya. Benar, kita taat. Tapi taat kita haruslah berprinsip, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, ada masalah lagi? Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan hari ini nak menghadapi 6 negeri pilihan raya ini, dalam keadaan anak muda menolak kita perlahan-lahan, tak boleh nafikan anak muda menolak kita perlahan-lahan. Jangan ada di kalangan kita yang mengatakan masih mendapat sokongan kuat orang muda. Kita kena akui, semakin lama parti kita semakin ditolak. Orang lama
janganlah sesekali mengkondem kami dan sebagainya. Kononnya zaman kalian, zaman kami hebat, ada ini, kami buat ini, kami boleh buat ini. Tuan-tuan pimpinan alasan, tuan-tuan tidak pernah berada di zaman kami. Zaman tuan-tuan tidak pernah ada Facebook. Zaman tuan-tuan tidak pernah ada TikTok. Zaman tuan-tuan tidak pernah ada WeChat. Zaman tuan-tuan tidak pernah ada WhatsApp. Jadi paham apa yang kami sedang lalui sekarang. Kami sedang melalui satu fasa zaman yang sangat mencabar. Berikan sokongan kepada kami. Kami nak menghadapi pilihan raya, nak menarik sokongan orang muda ini bukan perkara yang mudah. Jadi saya mohon kepada pimpinan di atasan, tengoklah pemuda ini. Janganlah semua perkara yang tidak elok diletakkan sepenuhnya kepada pemuda. Jadi tuan-tuan dan sekalian, hadirin sekalian, dalam dinamika politik baru ini, saya yakin tuan-tuan yang mengambil pucuk pimpinan yang baru ini, baru beberapa bulan kita mengambil pucuk pimpinan ini, tahniah saya ucapkan kepada ketua-ketua pemuda baru, naib ketua pemuda PSU dan Barisan Jawatankuasa Pemuda di bahagian-bahagian. Kalian benar-benar ingin berjuang. Jadi tuan-tuan berjuanglah, wa imma apa berlaku sekalipun. Kerana tuan-tuan percayalah Allah Ta'ala telah meletakkan kita di tempat yang sepatutnya. Jadi sebelum saya menutup tirai pentas saya petang-petang ini, izinkan saya mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama melihat apa yang telah berlaku. Kalau kita lihat dahulu, apa yang tadi KPUM cakap, apa yang berlaku dalam UMNO ini tak lain tak bukan perpecahan. Wa imma di peringkat atasan, bawahan sekalipun. Kita ini jadi tak kuat apabila kita bergaduh, tuan-tuan dan puan. Kita bergaduh sesama kita berkelahi sesama kita, hingga mengakibatkan di kalangan orang rakyat tidak suka kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, wa imma apa berlaku bermakna hari ini kita harus kuatkan kembali kita punya perjuangan asas umbi kita. Tuan-tuan hadirin sekalian, sebelum saya menutup tirai ini, sebelum saya menutup bicara, kita semua tahu UMNO ditubuhkan sejak 1946 dengan DNA-nya membantu rakyat. Jadi kita tak boleh menafikan kita ni dekat dengan rakyat. Sebab itu sentiasa kita membawa suara rakyat. Jadi mahu tak mahu momentum ini kita kena teruskan. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena bagi rakyat merasai kehilangan kita. Kadang-kadang saya terfikir, rakyat tidak pernah rasa UMNO ni hilang dalam radar politik. Kerana itu undi orang lain. Tapi bila nak bagi undi, nak minta pertolongan, carinya UMNO. Undinya orang lain. Jadi saya rasa benda itu berlaku di semua peringkat. Jadi pandai-pandailah pimpinan, gunakan kelebihan kalian. Biar rakyat merasai kalau UMNO tiada, rakyat yang susah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi tuan-tuan, sebelum saya menutup bicara, izinkan saya berpantun. Semangat sedikit jangan dibuang. Sekian lama sudah membara. UMNO bangkit terus berjuang demi agama bangsa negara. Dari Pulau Pinang kami datang, esok lusa kami pulang pergi. Di Cabar jangan kami cukup pantang, kerana semangat kami sangat tinggi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muhammad Elmi bin Elias.